Tun M kembali ke dalam politik untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu. Bergabung bersama Datuk Seri Anwar, long time rival untuk jatuhkan YMDB ni. Gabung dengan DAP iaitu parti Cina. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Welcome back to episode 14 Apa Dia Podcast bersama saya Aizat dan Saya Rishad. after so long, Rishad. Sebelum tu Zat, Yes. like, comment, share. Like, comment, share, subscribe. Subscribe guys. Tekan subscribe tu. Yes. Dan Rishad, now let's us properly wish everyone walaupun dah terlambat sedikit Happy New Year. Tahun 2024. Dia ada sebab kenapa lambat Zat. Kenapa ya? Sebab 2024 14 kan, episod 14 44 8 nombor ong. Dishan, dah malam-malam ni Dishan. Kau jangan bagi pening kepala aku. Tetapi kan Dishan, ada juga orang yang mengatakan dia bukan tahun 2024. 23A. Ya, tahun 2023A. Aduh. Tetapi regardless mana satu yang you prefer, Happy New Year everyone. Ya. Again, apologies a little bit late. Sementara kita menunggu episod 14 ni, banyak benda dah berlaku. Banyak Zat. Contohnya langkah Dubai. Oh, Apa benda tu langkah Dubai Dubai? ya? Saya tak ada. Dubai, bukan. Tapi saya dengar cerita dia menarik lah. Menarik ya. Yang di-Pertuan Agong pergi ke Dubai, dia pun Dia ikut bawa pergi ke ikut Dubai. lah. Lepas tu Dr. Agong tahu, terus batas balik. Tak tahu pula si apa ni Jcom buat kerja FBI. Oh, kena tukar nama kot. Tetapi selain langkah Dubai, apa lagi yang berlaku ni Shan? Apa ya? Tun Daim kena tangkap. Oh, tu Daim. Tak kena tangkap lah. Jangan tarik balik. Tarik balik. Kena siasat. Disiasat. Oleh FPCC. Bangunan dia disita kan. Ya, bangunan Ilham Tower. Bangunan Ilham tu. Dan juga dalam masa yang sama Man on the Run. Oi. Run boy, run. Lari pergi mana bosku. Dan juga di Shan, kekalahan 4-0 di tangan Jordan Shan. Sakit Zat. Saya macam ni tengok. Walaupun esok kerja macam ni tengok. Awak tengoklah. Walaupun sakit masih tengok. Sakit. Bagus Rishan, setia. Dan tahun ni juga merupakan tahun yang istimewa untuk Rishan kerana Rishan bakal berkahwin pada tahun jangan, ni. Jangan. Baru New Year dah fitnah dah. Tengok ni. Okay, so Rishan. Okay, itu mungkin fitnah tetapi apa yang bukan fitnah Rishan? Apa yang bukan fitnah? Tetapi yang masih menggurus hati ramai orang Rishan. Apa dia? Alah, takkanlah awak tak tahu. Menggurus hati ramai. Kita dah bincang Rishan. Kita dah bincang tadi. Skripnya lain kan? Lain Lain. Saya tweet sikit dah lu. Dah gone dah macam mana? Ni Dishan. Saya bukan pelakon lah, nampak lah kat sini lah. Dishan, yang statement yang dikeluarkan oleh seorang bekas Perdana Menteri. Oh, idola awak tu. Idola kita bersama. Cek balik tu. Saya dekat episod 1 lagi dah hentam dia. Oh yeah. Which is, maybe we can start with that first Dishan. Ya. Iaitu statement daripada Tun M yang mengatakan dalam satu interview dalam TV saluran India, maksudnya daripada negara India. Dia ada macam interview session. And reporter tu pun macam tanyalah a few things kan, pasal Malaysia, pasal Indian dekat Malaysia apa semua. And he had the audacity to say Malaysian Indians tak setia dengan Malaysia sebab kita tak asimilasi. I say kita because I'm one of them. Tak asimilasi. And we still identify ourselves as Indian rather than Malays. So dia nak sesiapa yang bukan Melayu, kalau jadi warga negara Malaysia, untuk jadi Melayu. Saya setuju cadangan tu Zat. Saya beritahu kenapa. Saya Indian. Okay? And I'm still Indian because of the policies that the country stated. Segregation by race. Sebagai
sebagai seorang India, sebagai seorang warga Cina ataupun Melayu. Kalau saya jadi Melayu, saya dapat hak bumi putera. Boleh? Awak tanya kat siapa ni? Siapa-siapa lah jawab lah. Tun M jawab. Kalau dia tengok boleh lah, tapi very doubtful lah ni kan. Yeah, but seriously, like what apa yang tak setia ni? And that bila statement tu keluar, saya sejujurnya tak tengok interview tu full, tapi I first awal-awal tengok tu dekat TikTok ke Twitter tak silap saya, one of it. Just the clip of it lah. And then baru saya pergi tengok interview full tu. Time saya tengok tu, tak terkejut. Sebab, I mean, it's not a surprise coming from that guy. Okay? Yang saya terkejutnya, saya jarang nak baca komen tau. You know me. Saya jarang nak baca komen. But tak tahu kenapa, at that time, saya tergerak hati untuk baca komen. And it's really sick. Dah. Macam I was expecting people untuk macam Kecam lah. macam cakap dia nyanyuk ke apa ke, oi ramai baik sokong. Like saya tak faham apa yang kita orang tak setia. As though like kalau esok saya decide untuk balik India, as though like those people dah, the Indian government gonna accept me back. Macam esok saya balik India tu, saya warga negara India ke? I was born here, I was raised here, saya sekolah kat sini. Sekolah dalam sekolah kebangsaan. Masuk sekolah asrama siap. Masuk universiti awam. Sama macam semua warga negara Malaysia. Apa yang saya tak setia? Thank you, Rishan. I can see that ini adalah satu perkara yang agak well, to be very frank, dia piss you off lah. Nampak macam dia, dan understandably so. Dan ramai juga yang you nampak dalam komen tu yang go along with the narrative yang dibawa oleh Tun Mahathir. Betul, ada segmen dalam masyarakat kita sebegitu, tetapi dalam masa yang sama juga, Rishan, ramai juga yang menentang. Cuma dia tak dipamerkan mungkin dekat comment section tu. Okay, jom kita discuss sedikit Rishan tentang statement Tun Mahathir dan juga fahaman dan juga kepercayaan beliau. Apa yang dia maksudkan, apa yang saya nampak lah, apa maksud Tun Mahathir apabila mengatakan bahawa orang India, dan juga to an extent sebab dia dekat China India kan, dia cakap orang India, tetapi saya rasa dia masukkan orang Cina juga. Ya, sekali ya. Sekali je. Adalah kerana mereka tidak asimilasi. Dia punya kepercayaan, Tun M punya kepercayaan daripada dulu lagi adalah semua orang perlu jadi, kita perlu asimilasikan semua kaum-kaum ini untuk menjadi satu kaum, iaitu kaum Malaysia ataupun kaum Melayu lah dalam ni. Semua kena bercakap pasal Melayu dan sebagainya. Itu adalah kepercayaan beliau. Tapi dalam masa yang sama, untuk mengatakan bahawa fine lah, asimilasi is not a bad thing per se. It's not. Tetapi apabila beliau mengatakan bahawa bila anda tidak asimilasi, jadi anda bukanlah orang yang setia kepada negara, that is taking it a bit too far. There is no particular truth ataupun any hinge of believable rhetoric to that, Dishan. Sebab kenapa? Katakanlah misal kata saya orang Melayu, saya boleh bercakap bahasa Melayu, saya adalah beragama Islam, saya mengamalkan adat orang Melayu seperti mana yang termaktub di dalam kita punya Perlembagaan Persekutuan definisi orang Melayu. Saya memang orang Melayu. Tetapi daripada sudut itu, Tun M punya logik adalah saya memang setia kepada negara lah. Tapi apa jadi kalau katakan saya mengambil satu langkah untuk menjadi warga negara orang lain, warga negara tempat lain, negara lain. Jadi where is that, Dishan? Mean to say I am no better, I have no loyalty to my country then. Yeah. So what I'm trying to say here is that your loyalty to your country does not begin with the color of your skin, the race that is defined to you when you are born. It is defined by the spirit of nationalism, patriotism within yourself. Dan benda itu tidak datang sekali dengan kaum anda atau kaum saya, Dishan. So yeah, that's my 2 cents. Yeah. And
macam I mean I want to bring back to the point that I raised tadi yang Tun M cakap kalau Indian and Chinese kalau dah datang sini kena jadi Melayu. Saya okey nak jadi Melayu, tak ada masalah. You can go around and ask aku rasa mana-mana Indian dan Chinese pun tak ada masalah pun untuk jadi Melayu. Tapi you don't force us untuk convert to Islam. That's totally whole different story. Dan itu akan jadi satu masalah seperti mana yang saya cakap tadi. Orang Melayu daripada sudut istilah undang-undangnya termasuk orang Islam. Yeah. Jadi that is where, well, it's a bit hard lah untuk kita negotiate dekat situ. Tetapi all this talk kan Isyak, segala hujah tentang asimilasi ni, saya rasa dah lapuk sebenarnya. Sebab saya rasa it is a little bit too late. Polisi kita adalah polisi integrasi. Untuk integrate semua masyarakat berbilang kaum ini untuk hidup secara harmoni. Untuk kita asimilasi seperti mana kita berada di Indonesia misal kata, adalah terlambat untuk negara yang sudah menjangkau usia 60-70 tahun ni. So bagi saya untuk kita bercakap pasal asimilasi ni dah tak relevan. Dan kita kena fokus macam mana kita nak integrate better untuk pastikan harmoni antara kaum itu dapat dijalin dengan lebih baik. Betul. And janganlah setakat nak menjual so-called multiculturalism, multi-religion, perbezaan kaum ni bila datang bulan Merdeka, Hari Malaysia, lepas tu cuti-cuti Malaysia, nak promote Malaysia dekat negara-negara luar. Time tu baru benda-benda ni nak keluar. Yeah. And then selain daripada tu, bila-bila awal-awal tahun macam ni, orang India, orang Cina tak setia kepada Malaysia. Orang India, orang Cina pendatang. Orang India, orang Cina ni tak hormat apa benda lah. Merepek. Sumpah. Saya sendiri saya tak faham sebenarnya apakah percaturan tu. Sejujurnya saya rasa dia nak kekal relevan. Nak cuba menang kembali undi Melayu dan juga sokongan orang Melayu. Tetapi this is not the way. This is dirty politics. This is, well, it is politik lapuk. Politik identity. That, okay, just to, because you have your law background kan. By our federal constitution, kita negara, like you mentioned, negara yang berintegrasi kan. And we had the social contract apa semua, and that's why Indians and Chinese are here. Because we had an agreement by our forefathers. So sekarang ni statement Tun M tu seolah-olah mencabar, bagi saya seolah-olah mencabar Perlembagaan Persekutuan. What do you think about it? Mencabar saya tak rasa mencabar, tetapi saya rasa dia boleh jadi bawa akta hasutan sebenarnya. Sebab dia akta hasutan ni sebenarnya dia sangat besar. So esok saya boleh report polis? Boleh lah, tapi tak jadi apa lah. Kita kalau polis nak bertindak, kalau kerajaan nak bertindak, bila-bila masa boleh. Tetapi sebabkan dia adalah, beliau merupakan Tun Mahathir, jadi well, we know how it is lah Dishan in reality. Tetapi again, itulah Tun M ni, bila you tengok kan Man on the Run Dishan. Saya pun tengok, mungkin kita discuss lah tentang intipati dia. Cuma di dalam Man on the Run, dia menceritakan bahawa di mana waktu itu Tun M kembali ke dalam politik untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu. Bergabung bersama Datuk Seri Anwar, long time rival, untuk jatuhkan YMDB ni. Gabung dengan DAP, iaitu parti Cina. Well, but my point being, waktu tu Tun M nampak seperti hero. Tetapi To Malaysians, betul. Turun bersih rally dan sebagainya. Tapi sekarang ni, I don't know lah Dishan. Tun M will always be Tun M lah at the end of the day. Tak tahulah. I always doubted, I always had a skeptical mind towards his economical policies. Tapi sekarang ni, bukan setakat economical policies je Zat. Ni dah lebih kepada his own belief, his own understanding lah. Like,
Like he was the longest serving prime minister in the country and the only prime minister yang dapat serve 2 kali, and this is all you have to say. And kalau you tengok Twitter dia lagi lah ironi dia. Sebab dia dia wish happy Pongal. Oh, dia wish happy Pongal. Oh, gila kau. Dia wish happy Pongal. Lepas tu dalam 3-4 jam selepas tu dia keluarkan statement tentang ni lah. A very opposite of happy Pongal. But okay Dishad, I think kita punya message dah cukup jelas. Di mana ni lah kita menolak dan juga mengkeji sebarang statement yang berbau perkauman dan juga melabelkan sesebuah kaum itu tidak setia kepada negara kita. Kita semua orang Malaysia, kita semua tumpahnya darahku di tanah ini, dan kita semua we pledge our allegiance to the flag Jalur Gemilang. Yes, and saya ulang, saya rakyat Malaysia, saya lahir di sini, saya membesar di sini, dan saya bersekolah kat sini, dan saya bekerja pun sekarang kat sini. Saya bayar cukai pun kat sini. Aizat tak bayar cukai lagi. Dan mungkin awak dah bukan rakyat Malaysia ni. Baik sikit. Tapi what I want to say here is, saya setia kepada negara ni daripada saya lahir sampai sekarang. And if you want to question about my loyalty, you are nowhere near to me. Well said. Well said. Alright Dishan, maybe we can move, kita boleh pergi ke segmen yang seterusnya, topik yang seterusnya. Berkaitan, tadi tu dia macam politik tetapi dia tak full politik lah. Dia social. Dia social lah. Social contract. Just before we go to the next topic. Okay. Why do you think he said that? Saya punya pendapat, again, saya rasa apa-apa yang dilakukan oleh Tun M, well, secara jujur semua politik buat benda ni, tapi dia nak stay relevant. Satu. Dan dia tahu perkara tu dah lah dia dekat media India. Jadi bila dia cakap pasal benda tu memang akan dapat satu reaksi. Bukan sahaja daripada rakyat Malaysia tapi mungkin juga orang-orang India di dekat negara India itu sendiri. Jadi itulah sebabnya saya rasa dia mengeluarkan statement sebegitu. Okay. My conspiracy theory. Oh, kita jadi conspiracy channel lah pula. Saya rasa sebab sekarang ni the witch hunt is towards his cronies. You talking about YTJT? You tengah bercakap tentang Tun Daim ke sekarang ni? I mean it's an unspoken truth that everyone knows. Iaitu Tun Daim sort of crony kepada Tun M. Tapi bukan dia keluarkan statement ke? Saya sokong kalau SPRM pergi siasat semua Tun ni. Semua Tun. Termasuk diri dia lah. Well, itu saya cakap. Apa-apa yang Tun M cakap ni, kadang-kadang dia contradict one another. Tapi, fair point, mungkin ada sedikit kebenaran di situ, tetapi spekulasi lah. Saya ulang, saya setia kepada negara ni. Okay? Dan saya berfasih bertutur bahasa Melayu, ya. Yang tu betul. Sejujurnya saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, Dishan lebih Melayu daripada saya. Dishan saya Lezat, saya India lagi. Tak ada Hak Bumi Putra. Yang tu mungkin awak kena tunggu next generasi kot. Sebab tengok kepada jangan, kita sambung. Okay. Alright, jadi Dishan, boleh kita tutup kat situ? Boleh, okay. Let's move. Mari kita pergi ke segmen seterusnya, iaitu segmen politik. Again, ini adalah satu benda yang kita rindu lah Dishan, untuk bercakap tentang soal-soal politik. Tak. Saya topik last tu. Malas aku. Jadi, topik politik yang kita nak bercakap pada malam ini adalah tentang Akta Penggal Tetap dan juga mungkin sedikit tentang Dubai Move lah, langkah Dubai. Jadi Dishan, apa dia bukan langkah Dubai, tak nak cerita pasal langkah Dubai. Okay, ulang balik. Apa dia Akta Penggal Tetap ni Dishan? Akta Penggal Tetap, okay. Kalau dalam bahasa asing yang bukan bahasa Melayu, bukan bahasa bahasa penjajah. Dalam bahasa penjajah,
adalah Fixed Term Parliamentary Act yang pernah ada di UK sebelum ni. Bila 2012 lah? Dia 2011 sampai 2022. 22. Oh, dia serve 10 years. Oh, 10 tahun lah. Betul? Okay, so pernah ada di UK tapi diorang revoke untuk sebab-sebab yang entahlah, suka hati diorang lah kan, negara diorang. Nanti kata tak setia pula. And then sekarang ni tak tahulah, sejujurnya kan, this thing came out daripada statement Datuk Seri Zahid. Statement Datuk Seri Zahid somehow diorang congak datang kepada Fixed Term Parliamentary Act. Tapi bila dengar balik statement Datuk Seri Zahid, bunyi lain. Tapi pandai naratif UMNO ni. Meneliti kerajaan perpaduan. Sorry. Minta maaf. Rasanya yang keluar statement tu Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO. Yang support yang keluar dengan Fixed Term Parliamentary Act, Menteri Undang-Undang UMNO. Parti UMNO. Jawatan apa? Jawatan ni apa tu? Allahu Akbar. Penerangan bukan? Ketua penerangan. Saja je nak cucuk. Nampak tak kat situ? Nampak, saya nampak. So, ni komunikasi kerajaan perpaduan ke kerajaan? Ini adalah cubaan parti komponen kerajaan perpaduan untuk membantu pentadbiran kerajaan perpaduan. Ingat membantu PMX. PMX tu sinonim lah dengan kerajaan perpaduan. Tapi okay, so this statement macam Aizat cakap tadi lah, dia somehow berkait dengan langkah Dubai juga. Chronologically, sebab ada banyak lah kita dengar daripada hujung tahun lepas. Langkah Dubai lah, apa benda lah kan, pergi jumpa dengan Sanusi-nya cakap dah cukup rombo ya Robi. Lepas tu Tun M bagi bukan Tun M, Tun M dengan kroni-kroninya bagi duit lah kepada PN lah untuk beli ahli-ahli parlimen lah. Banyaklah konspirasi keluar kan. Tapi masih PMX lagi. Nak Sanusi. Okay, so daripada situ and then banyaklah pergolakan jadi sebab dapat sambutan daripada JCOM. Bukan JCOM sambut, JCOM yang serve. Lepas tu ada ahli-ahli kerajaan sambut. Dia cakap adalah tapi ditepis lah. Patutnya jadi tapi tak jadi dah. Dia bila ada yang sambut ni, dia jadi huru-hara. Betul. Ni. So bila dah huru-hara, Zahid pula, Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO keluar dengan statement. Dia cakap kena buat satu akta untuk kekalkan kerajaan madani ke kerajaan paduan. Macam tu lah. Tak ada pula dia cakap Fixed Term Parliamentary Act ke itu sebab penggal tetap ke. Tak ada, tak keluar macam tu. Itu sebab dia ada ketua penerangan. Pandai ketua penerangan ni. Ini semua percaturan. Dia bagi idea je. Yang akan sambut idea tu adalah ketua penerangan. Bijak. Jadi macam tu lah Dishan. So bila Datuk Seri Zahid keluar statement macam tu, adalah beberapa orang daripada kerajaan, tapi yang paling highlight Datuk Seri Azalina lah. Sebagai Menteri Undang-Undang, dia sambut baik statement daripada Datuk Seri Zahid yang mengatakan memang kena buat lah Fixed Term Parliamentary Act ni ataupun Akta Penggal Tetap. Saya tak tahu term je kan, bukan saya tak tahu bahasa Melayu. Marah lagi tau. Imo. Okay, so daripada situ Datuk Seri Azalina sambut and ada beberapa NGO juga sambut. Tak silap saya Bersih ada sambut lah. Tak ingat lah. Tapi adalah a few NGO sambut, kata patut dilaksanakan. Okay. So saya. Sila apa tadi? Apa pendapat Aizat? Saya baru nak mencelah tadi tapi tak apa. Boleh. Dia bagi handover yang cantik lah kat situ. Okay, bila kita cakap pasal akta penggal tetap ni, niat nawaitu dia daripada statement tu adalah baik niat dia. Dia nak menghormati mandat rakyat.
Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena faham, dan YB Pasir Gudang banyak bersuara. Saya respect dia. Sebab he's being real. Dia adalah reformis yang sebenar dalam PKR. Dia seorang saja yang boleh bersuara apabila dia seorang je bapa reformasi. Amda. Bapa reformasi bukan? Dia tak, yang tu bapa reformasi PMX lah. Tapi dia je yang bersuara, tak, dia berani melawan dan bersuara melawan kerajaan perpaduan apabila kerajaan perpaduan, well, in a plain, in a way easy word to be used adalah when they are not being reformist as they should be. Jadi beliau berkata bahawa Akta Penggal Tetap ini adalah satu perkara yang tidak demokratik. Dan saya sebenarnya saya agree dan saya setuju dengan YB Hassan ni. Sebab apa? Kita berehat dulu sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Baik. Subscribe. Selamat kembali ke episod Apa Dia Podcast, episod 14. 14. Kita aku 40 tadi. 40 jauh, babe. Macam mana boleh pergi 40? Itu nanti SPRM akan datang siasat. Oi. Sorry. Maaf sebab kita stop tiba-tiba tadi. Dishan perlu pergi ke tandas. Fitnah lagi. Saya perlu pergi ke tandas sebentar tadi. Jadi kita stop dekat YB Hassan kan tadi. YB Pasir Gudang. Hassan tak demokratik. Tidak demokratik. Terima kasih ingatkan saya. Jadi sebab kenapa saya setuju adalah memang betul rakyat diberikan peluang untuk kita memilih, untuk kita, bukanlah, kita diberi mandat oleh rakyat. That is the democratic democratic part of it. Tetapi dalam masa yang sama, kita dalam perlembagaan persekutuan kita menyatakan bahawa Perdana Menteri, ini dia bagi istilah Perdana Menteri. Perdana Menteri akan dipilih oleh di kalangan ahli parlimen yang mempunyai confidence ataupun sokongan yang paling besar di dalam parlimen. Dan ini telah berlakulah konsep vote of confidence, vote of non-confidence dan sebagainya. Jadi apabila kita memperkenalkan Akta Penggal Tetap ni seperti mana, again, dia boleh ada banyak cara, tetapi kalau kita mendengar daripada statement yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Zahid, ia akan seperti satu penggal tetap yang mutlak, di mana tiada apa yang boleh mengubah kerajaan tu. 5 tahun you pilih, 5 tahunlah kerajaan itu. Dan itu adalah undemokratik sebab seperti mana kita tahu, sekiranya ahli parlimen telah hilang sokongan atau telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri, mereka boleh melakukan vote of no confidence di dalam parlimen. So sekiranya berlakunya satu akta yang menarik kuasa ataupun ability mereka untuk melakukan perkara itu, that is undemokratic, Dishan. Itu adalah satu gateway untuk satu diktator memerintah Malaysia ni. Keras tu. That is the only way to explain. Unless, melainkan kalau macam seperti mana yang you mention tadi, Akta Penggal Parti ataupun fixed term Parliament Act seperti mana yang ada dekat UK, mungkin okey sikit. Sebab dekat sana dia restrict, dia tak bagi ahli parlimen untuk lompat sana lompat sini. Tetapi jika ada berlaku vote of no confidence dan parlimen kerajaan tu boleh bertukar. Perdana Menteri lah tukar. Perdana Menteri boleh bertukar lah. Bila Perdana Menteri tukar, biasanya kerajaan pun akan bertukar sekali. Tapi dia tak akan tukar kepada parti yang bukan kerajaan lah kan? Betul. Maksudnya pembangkang tak boleh jadi kerajaan lah. Melainkanlah kalau tiba-tiba berlaku pergerakan yang besar. Tetapi melainkan dia meeting kat Sheraton lah. Ataupun Dubai. Dubai tak jadi. Ataupun Kajang. Kajang. Banyaklah tempat yang dia boleh meeting. Tetapi itu adalah basically dia punya cerita pendek dia lah. Okay. Kalau tanya saya, pendapat saya setuju untuk
Fixed Term Parliamentary Act. Okay. But not, dia bukannya macam mana, dia tetap in terms of, okay, 5 tahun sekali kita sebagai rakyat Malaysia yang marhen ni kita akan turun undi. Okay. Kita turun mengundi sebab kita percaya kepada wakil-wakil daripada parti A atau parti B untuk mentadbir DUN dan juga parlimen kita. Itu pilihan kita. Once mereka dah dilantik, dipilih oleh rakyat, bagi diorang tempoh 5 tahun untuk jalankan tugas. Lepas 5 tahun, kalau rasa nak tukar, tukar. But give them that full 5 years. Itu pendapat saya. So awak setujulah dengan Akta Penggal Tetap ni? Betul. Bukan Akta Kerajaan Madani tapi Akta Penggal Tetap. Saya punya pendapat ni, Syai, dan ada juga beberapa organisasi dan juga individu yang menyatakan pendapat yang sama, adalah tak perlu pun sebenarnya Akta Penggal Tetap ni. Okey, kenapa dia nak buat Akta Penggal Tetap ni? Kenapa Datuk Seri Zahid mencadangkan? Sebab ada ura-ura di mana akan ada pertukaran sokongan. Betul. Daripada kalangan ahli parlimen seperti mana dalam Dubai, langkah Dubai dan sebagainya. Jadi, apa fungsi kita punya Akta Lompat Parti? Undang-undang anti lompat parti is supposed ataupun sepatutnya menghalang ahli-ahli parlimen daripada berbuat sedemikian. Tetapi kenapa mereka boleh buat? Kita dah cakap banyak kali benda ni, Dishan. Kita punya undang-undang anti lompat parti adalah inadequate, tidak mencukupi dan tidak memadai. Sepatutnya apa yang patut kerajaan madani atau kerajaan perpaduan ini lakukan bukan mengubah undang-undang baru, tetapi untuk memantapkan lagi undang-undang yang sedia ada. Betul. Dan cara yang paling baik kalau saya boleh berikan sedikit cadangan adalah untuk pastikan sekiranya amend sedikit dalam kita punya perlembagaan sekarang ni untuk memastikan mana-mana ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada kepada parti, ruling parti yang bukan parti mereka, walaupun mereka tak tukar parti, tetap akan ditangkap di bawah Akta Anti Lompat Parti. Tak boleh lah. Nanti tak tambahlah 5 orang. Jadi apa guna kita berbincang pasal benda ni kan, Nishan? So sebenarnya benda ni macam like you clearly highlighted. Boleh stop daripada Akta Lompat Parti yang ada loophole. Kalau tutup loophole tu boleh lah. Settle je sebenarnya. Settle je sebenarnya. Tapi tak boleh. Itu yang kita susah nak faham. Tak boleh tu. Sebab political will, Dishan. Of course. Political will, political need. Ya. Kalau dia tutup pintu untuk dia. Dia fikir tu je. Itu yang jadi masalahnya. Itu sebab sampai mati pun politik Malaysia, kalau kita tak address perkara-perkara sebegini, sampai mati kita tak akan boleh berubah. Sebab tu saya setuju untuk penggal tetap ni, Akta Penggal Tetap, Fixed Term Parliamentary Act. Sebab Azad, kalau tengok trend demokrasi sekarang ni, banyak negara-negara it's lebih kepada stalemate tau. Iaitu majority tipis ataupun tak ada siapa-siapa yang ada majority. Banyak demokrasi jadi macam tu dah sekarang. Kalau ada majority pun, majoritinya boleh dicabar. Okay. Yang tak kukuh. So kalau ada Fixed Term Parliamentary Act ni, at least bukan untuk secure that one particular prime minister ataupun kabinet dia, tapi untuk secure ekonomi negara tu untuk 5 tahun. Walaupun saya masih rasakan bahawa Akta Penggal Tetap ni redundant, sepatutnya kita improve je kita punya Akta Lompat Parti, tetapi okey, saya faham daripada mana sudut yang awak cuba utarakan ni. Tetapi sekiranya ada Akta Penggal Tetap, perlu ada mekanisme yang membolehkan kerajaan ditukar juga. Vote of no confidence tidak boleh dibuang. Betul. Itu adalah kuasa ahli parlimen, hak ahli parlimen. Kalau kita tarik benda tu, ahli parlimen seakan-akan seperti puppet.
boneka di parlimen, berhuha-huha sini, berhuha-huha sana, tapi tak boleh menentukan kerajaan setelah dipilih oleh rakyat. Apa fungsi ahli parlimen sebegitu? Dan juga Dishan, dekat sini saya nak highlight, kita, since we are talking about vote of no confidence, Dishan, saya merasakan bahawa SD ni adalah perkara yang lapuk. Semua orang berkata SD, kita ada SD, kita ada SD ni. Saya beritahu SD ni bukan apa pun sebenarnya, Dishan. Dia tak ada pun sebenarnya the attraction of law. Dia tak ada power to in the apa ni lah, dia tak ada macam, dia tak ada diperuntukkan dalam perlembagaan kita, dan dia tidak diperuntukkan di mana-mana undang-undang. Dia adalah sekadar akuan bersumpah. Itu sahaja SD. Katak, Dishan. Katak, Dishan. Takut. Kita tengah bercakap pasal katak muncul. Sinonim. Sinonim. What an irony. Mana dia dah pergi sana. Dah pergi sana. Jangan lompat kat saya sudah. Dia dah lompat 2-3. Konspirasi. Konspirasi. Nampak. Dah cakap dah. Langkah Dubai berjaya. So coming back, bila kita cakap pasal akwa bersumpah ni, dia sekadar you tulis, saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, lepas tu pesuruh yang sumpah, cop kat situ. Itulah akwa bersumpah. Dan akwa bersumpah ni adalah sekadar untuk menunjukkan kepada Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong, bahawa saya ada sokongan. By right, kalau nak ikutkan democratic way, ia bukan daripada, dia tak sepatutnya diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Everything must be settled man to man dekat parlimen. Dan kerajaan dekat sini perlu memberikan ruang dan peluang kepada mana-mana ahli parlimen untuk bawa vote of no confidence. Masalah sekarang ni seperti mana yang telah diutarakan dalam Sekolah Sekejap yang saya sokong sepenuhnya adalah kerajaan, bukanlah saya nak kata kerajaan ni, tetapi kerajaan seringkali dia macam piling lah. Maksudnya sebab kita sedia maklum ataupun tidak, mana yang tidak tahu, this is inilah maklumat baharu, iaitu apa-apa urusan aturan mesyuarat di dalam parlimen ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan, betul. Jadi sekiranya katakanlah Disha, you nak bawa satu agenda ataupun usul yang saya tak berapa suka, saya kerajaan, saya boleh timbulkan berapa banyak usul kerajaan untuk tenggelamkan you punya usul. Dan itu selalu berlaku. Itu sebab vote of no confidence ni, ramai yang mengatakan bahawa kita bawa parlimen pun bukan boleh lepas pun. So dekat sini, institusi parlimen tu perlu ada integriti. Speaker perlu ada integriti dan speaker perlu ada kuasa untuk memberikan laluan dan berlaku adil kepada both pembangkang dan juga kerajaan. Tapi macam mana benda tu nak jadi kalau speaker tu pun atas nasihat? That is where another akta is important, iaitu akta Parliament Service Act. Okay. Parliament Services Act. Itu saya rasa merupakan akta yang lebih penting daripada akta penggal tetap ni, untuk memastikan institusi parlimen tu mempunyai kuasa yang boleh untuk beliau melakukan apa yang patut. Bebas lah. Bebas lah in that sense. Kuasa bebas. Sama lah macam apa ni untuk AG juga kan. AG juga, AGC. Ya. As well. Kena ada bebas lah, bebas daripada eksekutif. Ya. Seperti mana yang kita pernah bincang kan, Chan? Ya. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa untuk saya tambah, tapi saya setuju untuk ada pendapat saya setuju untuk ada akta penggal tetap, dan juga saya setuju untuk loophole akta lompat parti ni ditutup. Bagus. Usul diterima. Boleh lulus. Lulus on the spot. Buat perlembagaan sendiri. Apa dia podcast? Okey. Jadi Dishan, kita telah bercakap tentang isu politik di dalam negara. Mungkin kita nak sentuh sikit di luar negara, Dishan. Of course. Dah lama kita tak sentuh. I've been waiting for it. Okey Dishan. Geopolitik. Let's go. Dan seperti mana kita tahu, 2024 ini bakal menjadi satu tahun yang agak menarik daripada segi pilihan raya, sebab hampir 50% rakyat di bumi ini akan lebih 50% akan mengalami US, pilihan raya, UK, India, Indonesia, baru ni habis Taiwan. Ya. Mana lagi? Russia. Ya. Russia pun nak jadi demokrasi.
Demokrasi dia lain sikit Lain lah. sikit lah, saya tahu lah. Tapi akan mengundi lah. Mengundi lah. Bebas tak bebas tu lagi Lepas kita. tu, mana lagi? Bangladesh hari tu lagi. Banyak. Bagus And Dishan. banyak negara-negara yang berpopulasi tinggi. Betul. India tu pun dah macam 20% kot. India is the biggest democracy. Yes. Betul. So China bukan demokrasi. China komunis. Well, betul lah tu. Okay. Jadi Dishan, banyak negara ni, mana kita nak pergi? Mungkin kita pilih 2 lah. Kita pergi yang, boleh kita pergi 2 lah. Kita sentuh yang dah habis. Dah habis, okay. Dan juga yang dekat dengan kita lah. Dekat di hati. Dekat di hatiku. Serumpun. Serumpun. Sahabat karib. Sahabat karib. Okay. Asyik bergaduh batik tu sambungnya. Gaduh ni biasalah adik abang. Adik-beradik standard lah gaduh. Biasalah. Kita cakap pun. Aizat selalu gaduh dengan adik-beradik. Saya tak ada adik-beradik. Awak ni memang saja je. Okay Dishan, mungkin awak boleh sentuh dulu yang negara yang telah habis. Yang telah habis lah. Okay. Baru-baru ni, dalam minggu lepas. Betul. Minggu lepas lah. Ya. Minggu lepas berlangsungnya pilihan raya di Taiwan. Okay. Taiwan ni kita sangat terkenal lah. Negara Taiwan ni sangat terkenal sebagai rebutan 2 kuasa besar, iaitu China dan juga Amerika, US. Dua-dua bersaing untuk merebut Taiwan. Dan pilihan raya di Taiwan ni memang satu penentu 2024 ni akan berpihak kepada kuasa yang mana satu. Sort of. So, keputusan pilihan rayanya iaitu calon daripada parti DPP, the incumbent party, Democratic Progressive Party. Democratic Progressive Party, okay. Saya tak tahu nama benar dia. Dia orang menang dengan calon William Lai. William Lai ni sebelum ni timbalan presiden tak silap saya. And presiden sebelum ni daripada parti yang sama tak boleh bertanding sebab dekat Taiwan ada restriction untuk 2 penggal. Which kat Malaysia masih tak ada. Taiwan ni kira demokrasi yang masih muda tau. Dah ada tapi itulah. Saja je. Noted. Dengar sikit. Saya dengar tapi mungkin orang yang sepatutnya dengar tak yelah, dengar. betul doang. Okay, so William Lai menang. And William Lai ataupun parti DPP terkenal dengan alliance ataupun friendliness diorang kepada Washington, iaitu US. Diorang memang US friendly berbanding kepada lawannya, iaitu Beijing friendly, China friendly. Dan dalam apa yang menarik demokrasi kat Taiwan, bukan demokrasi dia, tapi situasi geopolitikal. Pertandingan pilihan raya ni Zat, ada 3 calon kali ni. Ya. Sebelum ni tak. Sebelum ni one on one. Ya, sebab parti biasanya baru akan ada DPP dengan satu Kuomintang. Kuomintang, ya. Parti lama satu tu. Sekarang ada parti baru dengan calon baru juga. So undinya berpecah 3. Memang parti DPP William Lai menang, iaitu friendly dengan US. Tapi yang menariknya Zat, dia tak dapat lebih daripada 50% pun mandate. Dia dapat sekadar 40 lebih je. Betul. And the rest shared by both of them lah. So ada possibilities kalau they form alliance in parliament untuk DPP ni not to be government. Betul. Sebab kat sana you vote for president and then you vote for parliament. Kat sana lain sikit. Dia macam US lah lebih kurang. Betul. So the best thing is diorang menang and US happy lah. Tapi Zat, saya nak tanya satu soalan. Saya dah tanya tadi, tapi saya nak tanya juga soalan ni. Aizat tahu tak kenapa Taiwan selalu jadi tumpuan kepada China dan juga US?
Taiwan, saya memang kita tanya soalan ni, tapi saya akan bagi jawapan yang lain supaya awak boleh tambah input awak sendiri. Okay. Nanti saya ulang balik, nampak scripted. Saya ulang, nanti nampak scripted. Jadi jawapan saya adalah kerana geopolitical interest. Seperti mana yang kita tahu, ataupun tidak. Sebenarnya, for your information, saya baru tahu hari ni. Rupa-rupanya sebab ada satu file baru firm saya ambil tadi. Nama penuh China adalah People's Republic of China. Yes. Dan nama penuh Taiwan adalah Republic of China. China, yes. I was like baru tahu. Okay. Saya baru tahu. Jadi sebenarnya history dia adalah sebegini. Apa yang saya faham lah Jadi sebelum ini Taiwan merupakan a part of China. Tetapi somewhere along the line mereka telah berpisah daripada China, tetapi mereka tidak pernah mengisytiharkan bahawa mereka independent. Mereka tak pernah isytihar merdeka. Tetapi dia macam status quo. Kita dah asing daripada China, kita pun dah ada negara sini, tapi kita tak pernah isytihar kemerdekaan. Dia faham sendiri. Faham sendiri. Tapi masalah sekarang ni, Beijing tak faham. Beijing tak nak. Beijing tak faham dan tak nak faham. Dan mereka sentiasa mengekalkan status quo di mana Taiwan merupakan hak kita. Dan itu adalah pegangan Beijing sampailah ke hari ini. By Beijing saya masukkan China lah di sini. Dan US punya interest pula adalah seperti mana sekiranya Taiwan kembali kepada China, dia akan menguatkan lagi ekonomi China. Seperti mana yang kita tahu, Taiwan adalah negara maju. Antara, again, this is your point, antara negara yang paling besar in terms of semiconductor production. Jadi dekat sini untuk memastikan kepentingan Amerika Syarikat di rantau itu, mereka memerlukan Taiwan untuk memihak kepada mereka. Dan seperti mana yang you cakap tadi, ada 3 parti. 2 parti iaitu Kuomintang, parti yang asalnya menentang China tetapi sekarang dah mula rapat dengan Beijing. Dan juga parti baru adalah pro-China, pro-Beijing. Di manakala parti DPP pula adalah parti yang paling jauh sekali dengan Beijing. Jadi apabila DPP menang, secara tidak langsung dia mengekalkan interest Amerika Syarikat dekat rantau itu. So that is my answer, Rishan. Okay. Yes, betul. Dari segi sudut geopolitik, and also you touch about sikit pasal economical interest as well. And saya nak elaborate on the economical interest. Memang, okay, kalau in domestic, Penang, negeri Penang, terkenal dengan pengeluar semiconductor nombor 2 paling besar kat dunia. And tak tahulah orang selalu tertanya-tanya tak siapa nombor 1. And nombor 1-nya adalah Taiwan sebenarnya. Oh, bagus. Taiwan as a whole, as a country, they are the biggest semiconductor producer. Chip apa semua ni. And sekarang ni kita tahu how our industrial revolution is going towards digitalization, online, AI and everything, which memerlukan semiconductors, memerlukan chip apa semua ni. So the giant dalam industri ni siapa? US dan China. And Taiwan sebagai supplier, mestilah US dengan China nak supplier on their side. So sekarang ni, it's gonna be a hit on China for their supplies. And kita tahu China ada domestical problem diorang. Deflation in their own domestic country. Real estate diorang tengah mencanak naik jauh. Betul. Unemployment memang tak cerita lah. So memang diorang ada domestical problem. And sekarang ni tambah pula Taiwan ni dah tak side kepada diorang. Dah confirm. At least the president confirm tak side kepada diorang. Sebab William Lai ni for historical purpose, dia time dia sebelum dia jadi presiden ni lah, bila dia aktif dalam DPP, dia memang antara orang yang memang nak isytiharkan Taiwan ni merdeka. Dia memang the street fighter lah. Macam kat Malaysia kan ada seorang street fighter sebelum ni kan. Tapi lepas naik tu dia jadi tak tahu kan. So tak tahulah dia jadi macam mana kan. Okay. So kita kena tengok lah. Mungkin kedudukan tu mengubah seseorang, kita tak tahu. Dia pun pernah jadi timbalan juga itulah masalahnya.
So kita kena tunggulah tengok what is he gonna say. Yeah. Maybe he's gonna take the diplomatic way to get interest for his country, untuk dia berpihak pada dua-dua, tak tahu lah. Saya rasa tak lah. Let's see. Waktu you not in power senang lah you cakap ayah keras-keras dah atas sana you understand lah. Macam mana. So bila tapi it's a message. It's the message to Beijing yang find your own resources. Tapi that another thing that I want to highlight is Malaysia punya peranan dalam persaingan rebutan kuasa-kuasa besar ni. This war, this industrial war antara US dengan China ni, perang dagang ni bukannya baru start sebab Taiwan punya election ke apa. It started a few years ago. And Malaysia yang negara neutral, yang selalu stay on the middle lane, negara berkecuali, yes, perlu ambil peluang ni. Sebab Azad, Malaysia ada Penang, number 2 semiconductor producer yang paling besar kat dunia. Tapi kita ada saingan tau dalam rantau kita sendiri, iaitu Filipina. Chinese companies banyak sekarang tengah exploit. Can I say exploit? No. Explore Filipina. Maybe diorang akan berkembang ke Myanmar in the future sebab cheap labor. So instead of diorang pergi kepada negara-negara tu yang infrastrukturnya kurang, tahap pendidikan warga-warga negara kat situ, the locals education level agak sedikit kurang, pertuturan bahasa Inggeris ni kurang kat situ, why not Malaysia take this opportunity untuk tarik those companies untuk datang kat Malaysia? Ya betul. That's how I see it. How Taiwan punya election ni impact global and also domestic. Ya. Dan buat mereka yang mengatakan bahawa kenapa kita perlu kisah tentang perang dagang yang tengah berlaku antara Amerika Syarikat dan juga China, banyak sebabnya seperti mana Nisha cakap, economical impact. Sebab apa yang tengah berlaku apabila Amerika letakkan desakan ekonomi kepada China dan juga internal juga, dia ada internal pressure, external pressure pun ada. Dia dah jadi macam pressure cooker sekarang ni. Apabila berlaku perkara itu, ramai orang-orang kaya dan juga syarikat-syarikat China yang ingin keluar daripada China dan membawa harta mereka sekali untuk pergi ke negara lain. Dan antara benefactor ataupun orang yang telah untung, negara yang telah untung adalah rantau kita, Southeast Asia. Jadi betul Dishan, we have to take this opportunity. Itu sebab kita kena faham isu ini dan juga kita kena sedar bahawa ada satu perkara yang berlaku ni supaya kita menjadi masyarakat yang cakna tentang perkembangan semasa, Dishan. And there's one more thing yang baru-baru ni Malaysia took part in, iaitu SEZ, Special Economic Zone, antara Johor dan juga Singapore, which should favor this situation to Malaysia. Betul. Saya rasa itu merupakan salah satu percaturan antara Johor antara Malaysia dan juga Singapura apabila mereka membuat rapat umum antara kedua-dua negara ini. Tetapi Dishan, maybe we can take a break first sebelum kita pergi ke negara yang seterusnya. Baik Pak. Boleh Pak. Bisa diatur. Bye-bye. Terima kasih Pak. Bisa diatur lagi kita punya segmen Apa Dia Podcast. Bagi subscribe dulu Pak. Bisa diatur. Aku ulang banyak kali. Bisa diatur je. Vocabulary tak banyak. Okay, so Zat, kita nak sambung dengan perang demokrasi. Okay. Perang demokrasi. Perang ah. Oh, okey. Di negara jiran kita, iaitu Singapura.
Bukan. Bukan. Brunei. Singapura adik. Brunei? Brunei abang. Oh, Brunei pun ada berita kan. Brunei ada demokrasi. Inilah ni perkahwinan diraja. Perkahwinan. Pilihan raya pula. Okay, so pilihan raya di Indonesia, iaitu jiran yang serumpun Ya. kita, Nusantara kan. Sahabat baik kita, diaspora paling besar dekat dalam Malaysia. Betul. 3 Dan juga juta. negara Islam paling besar di dunia. Betul. So Indonesia akan adakan diorang punya election dan juga diorang punya round-round debat tu dah berjalan. Betul. Untuk capres dan juga cawapres. Steady. Steady. Mungkin Dishan, you boleh ceritakan sedikit apakah itu capres dan cawapres? Boleh Zat. So capres tu merupakan singkatan untuk calon presiden. Okey. Dan cawapres pula Zat? Cawapres adalah singkatan untuk calon wakil presiden. Bukan wakil calon tapi adalah untuk kita punya mereka punya timbalan presiden. Timbalan presiden, betul. Ya. So dalam konteks Malaysia kira timbalan presiden lah. Ya, betul. So Dishan, kita tak pernah, walaupun benda ni sebenarnya dah berlaku, dah berlangsung lama dah. Tapi kita tidak pernah lagi di dalam podcast cover pilihan raya di Indonesia. Jadi Dishan, mungkin kita boleh berikan sedikit apa yang kita tahu tentang calon-calon yang telah akan bertanding dan juga siapakah pada pendapat kita yang jika dipilih untuk menjadi presiden akan menguntungkan Malaysia. Kalau macam tu ni je lah. Siapa? Prabowo je lah. Yang pertama dulu. Okey, yang pertamanya untuk persaingan presiden dan juga timbalan presiden kali ini kita ada 3 calon daripada 3 kombinasi yang berlainan, 3 pack. Betul. Pack presiden dan juga timbalan presiden berlainan. Dan daripada parti-parti berbeza. Parti-parti yang berbeza, parti-parti ada yang bersilang. Bersilang. Tapi one interesting part about it, Zat, dekat Indonesia parti tu bukan satu benda yang diorang kisah sangat sebenarnya. Politik Indonesia, it's not party based driven. It's more to individual based driven. Dynamic lah dia punya parti tu. Lain sikit berbanding Malaysia. Kalau Malaysia ni tak kepada parti. Kalau dekat Indonesia dia tak. Dia lebih kepada individu, lebih kepada macam tu lah. Sebab ni personal observation saya. Saya rasa sebab diorang punya dynamic demokrasinya berlainan. Sebab kita undi calon untuk DUN dan juga parlimen. Sebab bila contoh kita undi parlimen tu, selalunya kita undi parti yang kita nak siapa Perdana Menteri daripada parti tu. Betul. Selalunya. Bukannya kita kisah pun parlimen ni Muhammad mana datang kan. Betul. Sebab kita nak Perdana Menteri tu. So selalunya macam tu. Tapi dekat situ, dekat Indonesia, diorang boleh undi terus siapa presiden diorang. So itu sebab tu saya rasa kat situ ketakzuban kepada parti tu kurang. Sebab contoh saya bagi salah seorang calon cawapres, iaitu calon wakil presiden kepada Prabowo, Gibran iaitu anak kepada presiden sebelum ni iaitu Jokowi. Presiden dia masih presiden lagi kan? Yalah, okeylah, masih presiden lah. Dia takkan jadi dah lah lepas ni. Okay, Presiden Jokowi walaupun ada sedikit isu untuk dia jadi cawapres ni. Tak cukup umur sebenarnya. Tak cukup umur. Kesian, masih mentah lagi. Aku kesian. Okay, sampai di share. So, Gibran sebenarnya partinya daripada parti Jokowi, iaitu parti siapa? Ganjar. Betul. Tapi bila bertanding ni dia pack dengan Prabowo, iaitu daripada parti lain. So dia punya sentimen parti kat situ tak kisah. Dia memang dia tak ada macam hari ni saya parti A, esok saya parti B, terus kena chop katak, kau bertanding, esok kau kalah. Kalau kat Malaysia macam tu lebih kurang. Betul. Memang kena ban lah, memang kena chop pengkhianat lah. Kalau lompat parti ke apa ke, memang pengkhianat. Itu sebab nak kena buat atas penggal tu. Tapi bila kita tengok in context of Indonesia, dia tak.
Dia lebih kepada individu and terpulang lah dia nak pack dengan siapa apa semua. Dari segi parti mungkin dia orang akan ada tindakan dalaman tapi yang tu saya tak sure. Tapi it's not a big deal untuk demokrasi dekat Indonesia. Okay. In terms of calon, macam saya cakap lah, one of the pack yang tengah leading sekarang ni Prabowo dengan calon wakil presidennya iaitu Gibran, Ya. anak Pak Jokowi. Anak Pak Joko, Lepas tu kita ada Pak Ganjar Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud iaitu akan jadi calon wakil presidennya. And last kita ada Anies Baswedan. Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Muhaimin. Ini mungkin nama yang tak berapa tak famous sangat lah. Okay. So yang tengah leading sekarang ni Zat adalah Pak Prabowo dengan lebih kurang dia punya approval rate dia lebih kurang 40%. Dan kita dah berbincang sedikit tadi tetapi mungkin dalam on camera kita boleh beritahu kenapa majoriti kenapa beliau mempunyai sokongan yang begitu jitu adalah kerana endorsement yang telah diberikan oleh Pak Joko, yang merupakan again macam you cakap parti yang lain daripada parti Prabowo ni, iaitu parti PDIP tak salah saya. Okay. Dan kita boleh lihat di sini betapa famousnya, betapa kuatnya pengaruh Pak Joko sampai dia boleh memberikan satu suntikan sokongan kepada capres dan cawapres yang bertanding. Seperti mana yang kita tahu, Pak Joko ni dia kalau you tengok dia punya kempen-kempen ni, semualah tiga-tiga calon tak ada satu pun yang memburukkan tentang Pak Joko. Semuanya mengatakan bahawa kita akan teruskan legasi Pak Joko. Kenapa? Sebab if you lawan Pak Joko, the Indonesian will run rings around you. Ada seorang lah Zat yang lawan. Anies. Sikit lah. Dia tak setuju dengan pindah ibu kota ke Nusantara tu. Dan saya rasa antara sebab kenapa Pak Joko memberikan sokongan kepada Prabowo adalah sebab kita kena ingat Prabowo ni merupakan lawan Pak Joko untuk 2 pilihan raya yang sebelum ini. Tetapi mungkin sebab again dia politik di sana sangat dinamik. Sampai walaupun you lawan saya akan ambil you jadi Menteri Pertahanan saya. Sebelum ni. Menteri Pertahanan tu antara menteri yang paling senior dekat Indonesia. Kalau kat Malaysia Menteri Kanan lah. Menteri Kanan. Jadi tetapi dia masih boleh berikan adalah sebab kenapa? Yang pertama seperti yang you cakap tadi, anak dia merupakan cawapres Pak Prabowo iaitu Gibran, dan juga dalam masa yang sama saya yakin Prabowo merupakan, bila Pak Joko membuat kalkulasi dia melihat bahawa antara saya rasa orang yang paling sesuai ataupun orang yang akan meneruskan legasi saya dengan sepenuhnya adalah Pak Prabowo, sebab dia merupakan ahli kabinet saya sendiri. Which leads to the second question, Nishan. Siapakah yang kita rasa yang akan memanfaatkan Malaysia sekiranya beliau jadi presiden? Saya akan pergi dengan yang tengah leading sekarang juga, iaitu Prabowo. Okay. Dari segi manfaat, saya rasa siapa-siapa menang pun, as long as, sebab tak ada siapa-siapa pun yang kata kalau kita menang kita akan buat tembok untuk halang Malaysia ke apa, tak adalah. Semua orang akan friendly with Southeast Asian Alliance. Tak kisahlah siapa-siapa antara 3 orang tu pun. Tapi saya prefer Pak Prabowo sebab dia pernah belajar kat Malaysia. Okay. Sekolah yang VI. Victoria Institution. Dia dekat VI dulu. Betul, mungkin dia ada simpati sedikit lah. Mungkin dia boleh cakap bahasa Melayu yang version Malaysia, bahasa Melayu. Betul lah, bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Sana bahasa Indonesia. Macam sama tapi bukan. Okay, saya setuju Lishan. Tetapi mungkin sebab kalau ada pun sebab yang saya agak macam skeptikal tentang Pak Prabowo ni, satu adalah umur dia. Dah lebih, antara ketiga-tiga calon capres dia paling tua, lebih kurang 70 umur dia. Dan juga yang kedua adalah sejarah dia. Seperti mana yang kita tahu, Pak Prabowo punya sejarah ni agak well dia
Keras. Prabowo yang dulu bukanlah yang sekarang. Tapi betul tak? Lagu tu saya rasa sesuai untuk dia. Ya ke? Dulu dia seorang general tak silap saya. Seorang yang keras, radikal. Memang betul-betul lawan. Sekarang ni dia berjoget saya kat TikTok. Sekarang cute. Oh, saya tengok TikTok. Apa dia ni? Tapi itu yang diperlukan untuk mendapatkan sokongan di sana. Tetapi okey, itu skeptikal saya, tetapi saya masih merasakan Pak Prabowo akan menguntungkan Malaysia. Memang betul, dia tak ada satu pun calon yang cakap yang kita akan buat untuk Malaysia macam ni ataupun kita akan lawan Malaysia macam ni. Tetapi kita kena ingat, beliau ataupun seperti mana yang kita cakap tadi, beliau akan meneruskan legasi Pak Joko. Dan antara legasi Pak Joko ataupun yang kita boleh gelarkan sebagai magnum opus Pak Joko adalah untuk memindahkan pusat pentadbiran Indonesia ke Kalimantan, ke Kepulauan Kalimantan. Dan apabila tekak kering sikit, Dishan nak ambil air saya. Oh, ada lagi? Ada. Tak apalah Dishan, letak sini je lah. Antara manfaat sekiranya pusat pentadbiran Indonesia bertukar kepada Kalimantan adalah pertumbuhan ekonomi di Borneo yang akan memanfaatkan Sarawak dan juga Sabah dan spillover effect dan indirectly kepada Malaysia. Betul. Dan itu sebenarnya antara sebab kenapa Prabowo akan menguntungkan Malaysia. Saya setuju 100%. Mungkin lepas ni Abang Jo Premier Sarawak, daripada bagi PT-PTN 40%, mungkin dia boleh bagi 100% terus. Macam. Tapi itulah yang akan menjadi satu cabaran untuk Malaysia juga yang saya nampak setelah capital ataupun pusat pentadbiran dipindahkan kepada Kalimantan adalah hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri. Sebab seperti mana yang kita lihat dekat Johor dan juga Singapura, hubungan yang baik antara Johor dan Singapura tak semestinya antara Singapura dan Malaysia. Faham tak maksud saya? Faham. Dia ada autonomi yang mungkin kerajaan Malaysia tidak senang melihat antara negeri dan juga satu negara yang lain. Betul. Dan ini akan membolehkan ataupun meningkatkan lagi bukan kebolehan tapi kebarangkalian di mana Sarawak dan juga Sabah akan menjadi lebih autonomi lah. Dan I'm saying apabila saya mengatakan perkara ini, it's not a bad thing. Saya tak bercakap it's a bad thing, tetapi dekat situ that is efek yang akan berlaku. Dia bercanggah dengan corak pentadbiran Malaysia lah, iaitu federalism. Federalism akan tercabar lah kat sini. Then that would create another question, Ishan. Sama ada federalism is the best thing for Malaysia. That's another topic to discuss. That's another topic to be discussed lah, of course. But then again, all the best untuk kesemua rakan-rakan Indonesia kita. Ada juga saya dapat tahu yang ada juga rakan-rakan Indonesia yang menonton episod kita. Oh ya? Ada. A few of my friends dari Indonesia yang melihat kita punya podcast. Ada kawan-kawan kat Indonesia? Ada. Awak tak setia kat Malaysia ni? Hey, kawan-kawan. Oi, jangan macam tu. Awak punya tempat kerja kan ramai rakan-rakan daripada negara lain. Tempat kerja. Still. Awak kawan kat mana? Jumpa student exchange program. Tak tahulah bila dia pergi. But then again, all the best untuk pilihan raya Indonesia. Seperti apa sekali jadi waktu pilihan raya Indonesia, apa yang kita harapkan adalah hubungan rapat, ukhuwah yang terjalin antara Malaysia dan juga Indonesia kekal sampai ke hujung hayat, insyaAllah. Yes, dan juga pesanan kepada warga Indonesia, rakyat Indonesia yang bekerja menetap di Malaysia, silalah undi. Tak kisah anda di mana, warga negara mana sekalipun, demokrasi perlu dipertanggungjawabkan. Good point to end. Dan saya rasa itu saja untuk episod 14. Yes. Kalau ada macam kurang kohesif atau koheren apabila kita bercakap, maaf, that we apologize sebab biasalah baru balik kerja dengan baju kerja dengan waktu malamnya, dengan hujannya, tapi kita cuba yang terbaik untuk anda semua, dan we will see you in the next episode. Ciao. Bye bye.